Sebenarnya saya dapat kasut spray bang. Kasut betul, warna merah, Nike dia orang spray jadi warna gold, and then dia orang letak dalam plug tu. Plug tu ringan gila bang. Okey. Hari ni kita nampak berbeza sikit sebab hari ni kita berada di rumah Bos Jalal penaung X Selangor. Pemain-pemain bekas-bekas pemain X Selangor. Jadi kita nampak suasana sikit lah boleh nampak berbeza lah. Okey, tapi konten kita tetap sama juga Kita mengimbau kenangan bersama pemain-pemain lama. Okey, saya perkenalkan Nizaruddin Yusof. Saya biasa panggil Niza je Nizaruddin Yusof. Okey. Sebelum tu jangan lupa subscribe channel The Azman Adnan dan boleh dapatkan barang-barang The Azman Adnan di www.monyok.com. Okey Zah, apa khabar Zah? Sihat-sihat bang. Alright, saya biasa panggil awak Niza je nak sebut nama penuh tu berbelit juga lidah Muhammad Nizaruddin Yusof. Okey, kalau orang nak tahu ni adalah pemain X Selangor dan pemain X Malaysia. Alright, kali ni kita bersama dengan pemain penyerang tulen pasukan Malaysia satu ketika dulu. Dalam masa sama dia merupakan pemain Selangor. Bermula, kalau kita nak tahu selanjutnya, biarlah tuan diri sendiri yang menerangkan dari mana asal mulanya dia. Okey Zah, boleh perkenalkan diri Zah? Okey, saya Muhammad Nizaruddin Yusof. Saya bermain kira penghujung 90-an lah, 97 sampai 2014 lah. Dan pasukan pertama saya pasukan Kuala Lumpur. Sama dengan Azman Adnan, tapi kira saya membesar bila latihan tu saya memang tengok dia lah. Kira dia idola saya lah, selalu tengok dia berlatih kan, dia Azrul. Kemudian Selangor, saya pindah ke Selangor, and then banyak lagi lah pasukan, dan pasukan terakhir saya adalah pasukan ATM. Itu adalah pasukan terakhir saya. Okey, tahun berapa tu? 2014 rasanya. Okey, 2014 So, macam mana Liza perhatikan perbezaan sekarang dengan dulu? Apa keistimewaan sekarang dengan dulu? Maksud abang tu apa? Maksudnya serangan lah, serangan. Penyerang pasukan negara. Okay. Tak tahulah bang, tapi bagi saya macam kita kurang lah penyerang yang betul-betul tulen lah, penyerang tulen lah. Ada, tapi mungkin tak ramai lah. Tapi minit permainan dia orang tu kurang dapat dengan pasukan dia orang. Jadi saya rasa dia memang kurang lah sekarang striker nak compare zaman saya dan zaman sebelum tu lah. Kalau zaman sebelum saya tu memang ramai lah striker berkaliber lah kan. Contoh dia macam abang lah kan. Jadi saya tu kira menyambung lah abang punya tu zaman saya lah. Tapi sekarang ni memang kurang striker yang betul-betul prolific lah. Alright, kenapa boleh jadi macam tu? Tak pastilah bang. Mungkin kan ada pemain import atau pemain import terlalu ramai dalam pasukan ke macam mana? Ya, saya rasa mungkin lah salah satu faktor persatuan kerap memberi peluang kepada pemain import untuk memberi kesebelasan lah. Jadi kuota tu kurang, pasal striker selalunya ada dua tau bang. Jadi kalau anda kata dia gunakan dua-dua, jadi striker yang tempatan ni nak main kat mana? And then zaman saya, zaman abang pun, kalau ada import pun tak ada masalah bang, betul. Kita akan fight juga untuk nak dapatkan satu tempat. Jadi saya rasa mungkin dari situ kurangnya, membuatkan kurangnya melahirkan striker-striker yang baik lah, yang boleh bermain untuk international game lah. Okey lah, saya setuju juga dengan Niza apabila dia katakan dulu pun ada import, tetapi pemain dulu fight untuk dapatkan tempat dalam first 11. Jadi mengenai pemain import ni ada tak ada, yang penting pemain tempatan kena tunjukkan kebolehan diri sendiri untuk menyarung jersey kebangsaan. Okey Zah, bila kita ni dua-dua bekas penyerang okey, boleh tak namakan penyerang zaman awak dan penyerang sekarang?
yang masuk Nama-nama lah, nama-nama masuk pemain abang yang tu awak yang ingat lah, Malaysia yang lah. awak ingat, yang main Malaysia, yang pernah bermain dengan awak, Ya. penyerang tempatan, tulen, yang betul-betul striker lah. Tapi saya rasa zaman saya, walaupun zaman saya dan zaman abang pun, saya rasa ramai striker lah bang. Jadi saya rasa Rusdi Sulong, Samsurin, siapa lagi ya? Azmah Denan tu dah tentulah. Ruzi Suparman, and then Hairudin, Kemal, ada Akmal Rizal Khalid Jamlus, Rafdi Rashid, ada dulu striker kecil daripada Kedah. Itu semua striker yang zaman saya yang baik-baik. Lepas tu ada Sapian Wahid, Wan Rohaimi, Zami Makno pun pernah main striker. Kan? Masa zaman main dengan Otai dia main defend, tapi dengan zaman saya dia main striker. Nah itulah rasanya striker-striker yang ada kualiti lah untuk kita bawa bermain untuk international game lah. Okey Zal, dalam masa sama tu, kita nak bercerita lah mengenai tahun awak tak silap saya, pasukan kebangsaan ditaja oleh Nike kan. Jadi macam mana masa tu keadaan yang awak rasa suasana bila tukar daripada Adidas ke Nike? Saya rasa sebelum tukar Nike tu, mungkin saya lebih kurang dalam 7-8 tahun jugalah Tai. Rasa Adidas punya attire lah, yang lain-lain lah. Selepas tu tukar Nike, saya ingat saya dalam 26, 27 macam tu kat umur saya. Rasanya lebih kurang macam tu lah. Jadi adalah perbezaan dia sebab kita biasa dengan Adidas, kita dah tahu kan. Jadi Nike ni macam lain sikit lah dia punya type pembuatan dia semua kan. Lepas tu ada lambang keris lagi. And then kebetulan dia orang offer saya untuk nak ambil gambar, nak promo jersey tu lah kan. Jadi model lah. Model tak model juga. Jadi time tu lah. Lepas tu start pada tu lah aku pakai Nike lah. Jadi saya rasa okey jugalah Nike punya barang lah. Sebab berbeza lah. Nike dengan dia memang berbeza lah time tu lah. Tapi yang paling penting Performance lah. Baru saya nak cakap, awak dah cakap kan. Nampak? Tapi time tu kita orang kalah skor akhir rasanya dengan Singapura. Kalah penalti ya. Piala AFF lah. Ya. Biasa Adi Jaafar pun ada. Adi Jaafar ada kat sini. Ya. Player yang payah nak cari kan. Betul. Saya kalau awak sebut Adi Jaafar ni, saya teringat gol dia Ya, di Stadium game Shah Alam. lawan Singapura. Lawan Singapura. Gol kan. tu lah, ya. Gol tu memang Cantik ya. orang cakap, kalau ada Puskas time tu kan, rasa Boleh, ada boleh. peluang lah. Boleh, kan? boleh. Ada peluang lah. Lihat mula menyala. Habdi. Percubaan lancang gol. Habdi Jaafar. Tapi dia ni sikit dah. Masa tu dia poyo sikit. Oh, dia poyo Adi Jaafar ni ke poyo agak lah. Okey, baru saya tahu kan. Tapi bukan poyo, dia nakal-nakal sikit lah. Ya. Bila kita sebut dalam pasukan kebangsaan masa tu memakai Nike, Okey. so Nizar salah seorang dia punya model lah. Okey, tak kira model lah kan. So adalah beberapa pemain yang masa tu Nike panggil untuk buat apa? Kira Untuk mempromosikan jersey tu. promosikan Ya, jersey tu. ya, saya ingat masa tu ada Aidil Zafwan, Zakwan ada dia kembar, and then saya lah 3 orang. Saya disebabkan Muka rupa cik tak ada makan lah. lah. Rupa tak ada. Tapi sebab saya dah lama bang masa tu. Saya dengan Nike mungkin start masa 2001. Jadi saya mungkin dah lama sikit, jadi dia offer lah. Macam dia 2 orang tu mungkin lah. Rupa lah cari makan. Cabang lah. Dia bukan pasal cari makan. Nampak? Dia merendah diri tau. Sebenarnya bagi saya pada zaman dulu, dia ni kira salah seorang playboy kan. Senang cakap lah kan. Jangan nak rendah sangat lah diri tu kan. Saya Itu dululah. Yalah, tapi masa saya ingat zaman saya national lah dengan Otai lah. Tapi apa-apa pun saya akan ikut awak juga. Saya ikut awak naik kereta. tembak bersama. saya balik kan? Yalah. Jadi kita main satu tim dengan Idola. Jadi kita ikut lah, kita ikut apa dia buat semua even dalam padang pun lebih kurang. Okay. Yang awet tol tu tanya. Awet tol mana pula ni? Suruh pergi salam sebelah, dia tanya awak. Ingat tak? Ada. Oh, lama awak mengingat Ya. Saya ingat Masa tu kita nak pergi FAM lah. kita Kita training ya, untuk kita nak pergi untuk training. Tiger Cup lah. Betul. Duduk sana dengan FAM. Abang mana? tu saja
saja bergurau lah tu. Yalah. Abang mana nak duduk FM? Okey, cukup. Alright. Okey Zah. Okey, kalau nak tahulah Nizaruddin yang pernah bermain dengan saya merupakan seorang pemain yang orang cakap skillful lah. Memang terbaik. Sebab apa? Bagi saya bila bermain dengan dia, dia cepat memahami. Dalam masa sama dia punya skill tersendiri. Kesungguhan dia tu memang saya akui lah. Tak dinafikan. Selepas beliau, Safi Salih, Mak Yo, lepas tu dah tak ada lagi lah. Hingga hari ni saya masih tertanya-tanya kan. Penyerang tulen pasukan Malaysia. Kira saya ada juga selalu pergi stadium cerah apa semua. Memang nampak Otai. Dan saya pernah, Otai main saya jadi ball picker. Pernah kan. Masa tu saya ingat lagi Syarif Majid marah saya kan. Masa tu saya ball picker setahun je. Sebab budak KL yang bawah-bawah ni akan jadi ball picker tau. And then masa tu saya first lah nampak Azman dalam padang. Masa tu memang saya tengok dia dengan Syarif Majid. Sebab yalah kan kita macam saya penyerang. Jadi saya akan tengok bahagian tu lah. Jadi masa tu memang saya nampak. Masa tu memang saya tu macam wah memang Azman Denan lah, memang favourite player saya lah. Kan masa tu macam baiklah brother ni semua. And then bila membesar Azman pun yalah main makin menyinar kan. Dan Selangor ni beli apa semua pergi Selangor. And then saya pun dapat masuk tim KL. And then saya dapat masuk tim KL. Dalam masa yang sama, kira saya pun macam main. And then saya ada terfikir lah. Macam one day nak jugalah main dengan dia. And then saya dapat opportunity tu main dengan dia kan. Dengan national, dengan Selangor. Jadi saya rasa satu penghormatan lah. And then yang Azman yang saya kenal lah kalau dalam padang ni. Dia memang skill lah. Dia memang skill. And then dia punya turning tu yang memang berbeza lah dengan player lain. Sebab kalau dari saya, ada player yang sikit lah macam Azman Denan punya turning tu. Macam Akmal Rizal kan, dia ada. Tapi Azman ni macam lain lah nampak kan. Jadi, bila dapat main bersama, and then saya dapat berbual, duduk sebilik dengan dia semua je. Itu satu kira benda yang manis lah. And then, dalam masa yang sama, kita main sama kan. Saya pun memang suka main dengan dia dan tahu dia punya apa yang dia nak semua kan. Walaupun dia dah nak masuk 30, tapi still masih baik lagi lah kan macam tu kan. Jadi itulah rasanya tentang diri Azman Denan lah yang saya nampak lah. Saya pun macam bermain bola sepak juga and then saya tengok dia. Senang cerita, kalau ada Biadata ke apa kan, saya dua je. Kalau tak dia, Zainal. Itu saya punya idola lah, Malaysia lah. Ya. Saya dekat Akademi KL, ada baca paper. Terkejut lah, first time kan. And then player tu memang saya selalu tengok. Jadi dia pergi Selangor dengan level 1 juta, dahsyat lah bang masa tu. Yalah, lebih lah bang, lebih saja. Sebab kalau tanya saya, Azman Denan ada sekarang, saya tak tahu berapa gaji dia sebulan. Rasanya lah. Mungkin lah kan, confirm lah JDT. Sebab sekarang ni JDT yang lengkap segala-galanya untuk kita nak jadi pemain bola sepak profesional kan. Jadi rasanya kalau Azman Denan ada sekarang, fikir sendiri ya. Ada tak player bayangan Azman Denan sekarang? Tak ada bang, tak ada. Tak ada bang. Tak ada. Sekarang player yang macam Azman Denan tak ada. Sebenarnya kita ni pernah bermain bersama. Pernah duduk sebilik. Kenangan yang awak tak dapat lupakan lah. Alah, gurau-gurau senda kita lah. Maksud abang apa yang lucu lah, yang macam lucu. membahankan orang lah. Ada sekali itulah, masa tu kita orang dekat Songkla lah, Thailand. JC training ni selalunya macam kan ada player macam hantar kan untuk play yang hebat lah dalam tim kan. Jadi Azman Denan ni saya sebilik dengan dia. Jadi dia suruh ada seorang tu, dia kapten Malaysia masa tu. Kan, dia kapten Malaysia, suruh hantar JC depan bilik. Dia hantar, dia buat. Jadi, benda tu macam kelakar lah untuk saya. Sebab kapten Malaysia disuruh oleh Azman Denan. Jadi, dia pun rasanya macam takut jugalah. Jadi, dia ikut juga. Itu gurau-gurau lah. Ya, tapi yalah bang. Kat situ lah level pemain tu lah dalam tim lah. Mana tahun 2000 tu, Tiger Cup tu, Azman level dia kat mana kan. Dalam ada 20 orang tu. Walaupun semua national player, tapi dia kat mana? Macam tu lah. Jadi dia suruh tu, even saya sendiri pun kena beli kuaci lah kat bawah lah, apalah untuk dia kan. Macam tu lah.
Saya perhatikan awak dari tadi, rancak sungguh awak berdua ya. Tunggu sebentar lagi. Abang adalah Google Google tengok awak punya kisah ya. Ada sekali tu okey, kebetulan ni abang teringat abang nak tanya kontroversi mengenai kasut emas. Awak pun pemenang Golden Boot kan. Jadi 2009, kontroversi tu apa sebenarnya? Sebenarnya saya dapat kasut spray bang. Kasut betul, warna merah, Nike dia orang spray jadi warna gold, and then dia orang letak dalam plug tu. Plug tu ringan gila bang. Ya ke? Saya dapat Hamidin yang bagi, Datuk Hamidin yang bagi. And then selama 10 tahun yang selepas hari yang saya bangkitkan tu, dah 10 tahun lah. Saya tunggu daripada FM yang betul ni dia orang tak bagi-bagi lagi. Okey, sekarang ni dia orang tak bagi senyap, saya buat dalam paper. Buat kecoh dalam paper lah. Tapi tak ada dia orang pun tak ada inisiatif pun nak hadirkan benda tu. Cuma itu je lah kasut betul lah bang, dia orang spray tu je. Dia orang spray lah. Ya. Macam abang kan? Rasa abang punya betul kan? Dia tembaga yang dia salut macam sama je kot kita. Tak ada, abang punya lain. Ya, lain Abang lah. punya sama dengan cheat Zainal semua yang betul. Yang kali tembaga. jual lagi tu bang. Oh, Sama oh juga. ya ke? Okey. Macam ni abang pun nak jual lah. Abang kalau jual abang punya kasut emas, rasanya malu kan. Masa abang menang tu berapa gol? Lupa Liga masa tu. Super. 20 lebih. Dalam macam tu lah lebih kurang. Ke dalam belas dia macam tu lah. Betul lah. Bang, saya nak cakap sikit ni, saya walaupun first time saya join abang punya benda lah, tapi mengikuti juga lah. Abang punya merchandise semua dah sponsor Team M3 semua barang-barang bang. Tahniah abang. Abang punya subscriber pun makin meningkat bang. Saya doakan yang terbaik bang. Amin. Terima kasih Zah. Idola saya kan. Abang rasa setakat ni je lah Zah sebab kita malam ni di rumah bawah jalan ni terlalu ramai pemain lah. Ramai pemain yang datang. Jadi kita perlu menghadkan masa lah. Kan? Okey, kepada peminat-peminat semua, sampai di sini saja. Dan jangan lupa subscribe channel The Azman Adnan. Okey, The Azman Adnan. Dalam masa sama boleh dapatkan barang-barang The Azman Adnan di www.monyok.com. Okey, dapatkan barang-barang The Azman Adnan. Alright, sekian. Bye-bye.